innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 9, baris atas sekali. Muka surat 9, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan masuk pada mumkinun, masuk perbuatan kita, yakni oleh perbuatan kita, kita hamba, perbuatan kita yang ikhtiari, perbuatan kita yang dibangsakan kepada pilihan hati. Mana contoh perbuatan kita yang ikhtiari, yang masuk pada mumkinun, seperti gerak dan diam kita. Seperti gerak dan diam kita, itu adalah perbuatan kita yang ikhtiari, yang masuk pada mumkinun, yang mana ta'alluq qudrah dan ta'alluq iradah pada perkara mumkinun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, yang menjadikan sekalian mumkinun. Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan sekalian mumkinun. Jadi mumkinun ni perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Keluar perkara yang wajib, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, zat dan sifat Allah, perkara yang wajib. Dan keluar perkara yang mustahil, tidak berkait dengan ta'alluq kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ta'alluq kudrah dan iradah Allah menjadikan, itu ta'alluq kudrah. Ta'alluq ni fungsi, tugas, kerjaan kudrah, menjadikan. Fungsi ta'alluq sifat iradah, menentukan, menetapkan, memutuskan akan sekalian perkara mumkinun, perkara harus ada, harus tiada. Mana yang berlaku ni lah, yang berlaku di dunia, perkara baik, perkara jahat, mumkinun. Yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, mumkinun. Yang berlaku di dunia, mumkinun. Yang berlaku di hari akhirah, itu mumkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada, dengan bahawa apa yang akan berlaku di hari akhirah termasuk perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi mumkinun ni yang sedang berlaku di bumi, perkara baik dipanggil mumkinun, perkara jahat, kufur dan maksiat dipanggil mumkinun, perkara yang berlaku di langit, semua tu mumkinun. Yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, semua tu dipanggil mumkinun. Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'alluq qudrah, dan kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'alluq bagi iradah. Sekarang ni masuk dalam perkara mumkinun, perbuatan kita yang ikhtiari. Perbuatan kita yang ikhtiari ni pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang bersifat dengan kudrah menjadikan sekalian perkara mumkinun. Jadi gerak diam kita, perbuatan kita ikhtiari, seperti gerak dan diam, inilah juga termasuk dalam mumkinun, dan termasuk di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian sekalian perkara yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, sekalian yang Allah ta'ala perbuat adalah datang daripada kehendak Allah, ketentuan Allah pada azal, ta'alluq bagi sifat iradah. Jadi ta'alluq kepada sifat kudrah adalah qadar, rukun iman ke-6. Ta'alluq bagi sifat iradah adalah qada, rukun iman yang ke-6. Jadi sekian perkara yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah.
apa sekiranya berlaku perkara mumkinun. Sekarang perkara yang berlaku ni perkara mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq qudrah, adalah kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan qudrah. Ta'alluq bagi sifat qudrah, Allah menjadikan sekalian perkara mumkinun. Jadi termasuk dalam mumkinun adalah perbuatan kita yang ikhtiyari. Perbuatan kita yang ikhtiyari inilah tempat terpesongnya akidah qadariyah dan jabariyah. Di sini tempat terpesong akidah qadariyah dan akidah jabariyah. Satu lagi dipanggil perbuatan ittirari. Ittirari. Perbuatan ittirari ini zahir berlaku. Ini perbuatan ittirari ini, perbuatan tu zahirnya berlaku daripada diri kita, zahirnya, tetapi tidak ada pilihan hati. Mana perbuatan ittirari, terjatuh, tersepak, itu dia panggil perbuatan ittirari. Terjatuh tu zahir daripada di perbuatan kita. Perbuatan kita lah, kita yang jatuh. Tapi adakah hati kita memilih? Tidak. Tersepak tu zahirnya perbuatan kaki kita, perbuatan kita lah. Tapi hati kita tidak memilih. Tersepak, terjatuh, tersepak, terlatoh. Latoh maknanya keluar daripada lidah kita. Perkataan tu keluar daripada lidah kita, tetapi hati kita tidak memilih untuk berkata sebagaimana yang keluar di lidah kita. Itu dipanggil perbuatan ittirari. Mana zahirnya perbuatan kita, tetapi ittirari ini maknanya tidak ada pilihan. Bukan kita memilih untuk jatuh, bukan kita memilih untuk sepak, bukan kita memilih untuk berkata. Jadi terjatuh, tersepak, terlatah zahir pada perbuatan kita, tapi hati kita tidak memilih. Itu dipanggil ittirari. Yang kalau kita juga ada, bukan di Koliba tu, bukan tu ada TER ada ni tu apa bukan TER no, ni tepi patah Koliba tu. Ni ittirar ni yang terjadi tanpa hati kita memilih. Tu ittirari. Sebagai contoh ittirari ini, contohlah, sebagai contohnya orang yang Parkinson, kepala dia gerak tu, tu Parkinson. Ataupun Parkinson tu kadang-kadang dia berlaku kemudian tau. Dan dia maiduk tinju, jadi kepala tu sentiasa kena tumbuk. Jadi kemudian tu jadi Parkinson. Ada orang OKU memang dia lahir dia bergerak. Ada kan OKU tu kan dia bergerak tu. Perbuatan gerak tu mari daripada perbuatan dia. Tapi adakah dia memilih? Dia tidak memilih. Atau dia panggil ittirari, dia panggil. Kan dia jadi bergerak tu. Mana Parkinson tu samalah juga. OKU tu sama juga. Pergerakan dia tu perbuatan dia pada zahirnya, tapi bukan datang dari pilihan hati. Hati panggil ittirari. Maka ittirari ini tidak ada hukum, tidak ada kesalahan.
terjatuh, tak berdosa. Kalau sengaja terjun, nak mencederakan diri, contohnya pilihan hati, haram, berdosa. Tersepak, tak ada hukum, tak berdosa. Tiba-tiba dia mengamuk, tak puas hati, dia pun sepak benda, pecah kaki, pilihan dia, maka berdosa, haram kerana mencederakan diri. Pada ni terlatah, keluar apa perkataan pun tak berdosa. Tapi perkataan yang sama hak keluar masa melatah, perkataan hak uduh tu, kalau dia kata dengan ikhtiari, maka ada hukum. Ada ni. Jadi hak ikhtiari tak ada hukum. Makna kalau kata sehinggakan dalam sembahyang sendiri dia terlatah dalam sembahyang, tak batal, sebab bukan pilihan dia. Orang Parkinson tadi, orang OKU tadi, dia sembahyang, kepala dia bergerak daripada mula takbir sampai ke salam. Kepala ni anggota besar, kepala anggota besar, gerak sekali anggota besar makruh, 2 kali makruh, 3 kali turut-turut kita maklum dalam mazhab Syafi'i kitanya batal sembahyang. Kalau gerak tu adalah pilihan kita. Tapi kalau hak Parkinson, hak OKU tu bukan pilihan dia. Gerak ratus kali sekalipun tak ada hukum, sebenarnya tetap sah. Sebab apa? Ittirari, yang mana perbuatan tu berlaku kepada diri seseorang, tetapi bukan datang daripada ikhtiar pilihan hati, bukan. Itu tak ada hukum, sebab tidak disandarkan kepada pilihan hamba. Tapi yang banyak berlakunya ikhtiari lah. Berlaku ni sekarang ni ikhtiari berlaku ni. Kita duduk, kita diam, kita melihat, kita mendengar. Sekarang ni ikhtiari berlaku lah dipanggil hak banyaknya. Jadi hak perbuatan ittirari ni sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Qadariyah sama, Jabariyah sama je dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau hak perbuatan ittirari, sebab tu dalam kitab kita ni hanya menekan berkaitan dengan perbuatan ikhtiari adalah perbuatan Allah. Perbuatan ittirari tu tak ada khilaf. Ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah tidak disandarkan kepada hamba, mutlak semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Kalau Jabariyah, jelaslah ikhtiari pun tak ada hak hamba, Tuhan mutlak. Kalau ittirari sama telah lah Tuhan mutlak. Kalau Jabariyah, Qadariyah yang jauh terpesong pada perbuatan ikhtiari, perbuatan hamba mutlak dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Kalau perbuatan ittirari, dia sama je dengan Jabariyah, sama je dengan ahli sunnah. Ianya perbuatan Allah langsung, tidak disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba. Ittirari, mana ittirari tersepak, terjatuh, terlatah. Ahli sunnah tidak berpegang, ianya datang daripada pilihan dan perbuatan hamba, pilihan dan perbuatan Allah. Jabariyah, Qadariyah berpegang ittirari ini bukan perbuatan pilihan hamba dan bukan perbuatan hamba, mutlak pilihan dan perbuatan Allah. Ini hak perbuatan ittirariyah. Sama antara ahli sunnah, Qadariyah dan Jabariyah. Tapi Jabariyah jelaslah sebab perbuatan ikhtiariyah pun dia berpegang hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, mutlak hak pilihan dan perbuatan Allah, semata-mata pilihan dan perbuatan Allah. Hak Jabariyah, perbuatan ittirariyah sama telah lah. Hak terpesong sangat-sangat pada perbuatan ikhtiariyah, Qadariyah. Qadariyah berpegang perbuatan ikhtiariyah adalah perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Pergi kepada perbuatan ittirariyah, tidak disandarkan kepada hamba. Bukan hamba yang memilih, bukan hamba yang melakukan, semata-mata
pilihan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak qadariyah yang jelas, yang jauh terpesong pada perbuatan ikhtiariyah, perbuatan ittirariyah. Sama je dengan ahli sunnah, sama dengan jabariyah. Tidak disandarkan kepada pilihan hamba, tidak disandarkan kepada perbuatan hamba, semata-mata pilihan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak ittirariyah. Tidak ada pilihan hamba, sebab bukan hamba yang memilih, dan tidak disandarkan kepada usaha hamba. Walaupun zahirnya jatuh tu adalah daripada diri seseorang yang jatuh, tersepak tu pada zahirnya berlaku kepada kaki seseorang, tapi tidak disandarkan kepada seseorang usaha dia. Tidak ada. Tidak ada pilihan dan tidak ada usaha hamba. Ini hak perbuatan ittirariyah. Ini sepakat ahli sunnah dengan qadariyah, dengan jabariyah. Kita pergi kepada hak perbuatan yang banyak berlaku adalah perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari ni di sisi ahli sunnah wal jamaah, gerak diam kita ni tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hakiki. Jadi perbuatan ittirariyah tidak disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba, semata-mata pilihan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada perbuatan hak banyak-banyak ni adalah ikhtiari. Pada ni naik pokok, naik sesuatu adalah pilihan seseorang hamba. Jatuh baru ittirari. Berjalan tu adalah perbuatan hamba yang ikhtiari. Tersepak tu barulah ittirari. Bercakap itu perbuatan hamba yang ikhtiari. Terlatah barulah ittirari. Jadi kita pergi kepada perbuatan hamba yang ikhtiari hak banyak ni. Didatangkan contoh di sini gerak dan diam. Mana gerak ni naik apa ni? Itu perbuatan hamba. Perbuatan kita pun datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan tu gerak kita. Perbuatan kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perbuatan ittirari itu semata-mata pilihan dan perbuatan Allah, kalaulah perbuatan ikhtiari pun perbuatan Allah juga. Jadi kalau Allah perbuat, berarti Allah yang memilih, Allah yang mengqadhakan. Sama je lah jadinya. Pada hakikinya sebenar-benar sama je lah ahli sunnah. Ittirari ke ikhtiari ke, kita mati dah kan. Keesaan pada perbuatan yang berlaku tu semuanya perbuatan Allah. Gerak diam tu semuanya perbuatan Allah. Gerak diam ittirari ke perbuatan Allah, gerak diam ikhtiari ke perbuatan Allah. Apabila kesemuanya perbuatan Allah, Allah perbuat kesemuanya datang daripada ikhtiar, pilihan Allah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qada. Jadi pada hakiki perbuatan ikhtiari sama je, ittirari belaka. Tak ada pilihan kita, tak ada usaha kita. Kesemuanya adalah pilihan Allah dan perbuatan Allah. Sama pada hakiki antara ittirari dan ikhtiari. Tuan duk tanyalah tunya sebab kita permati dah di akidah kita keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Yang berlaku tu ittirari jelas perbuatan Allah. Yang ikhtiari pun perbuatan Allah. Ni gerak diam ni ikhtiari, perbuatan Allah. Jadi samalah ittirari dengan ikhtiari. Pada hakikinya sama sahaja. Kesemuanya adalah
perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Apa yang Allah Ta'ala perbuat adalah barang yang Allah Ta'ala pilih, barang yang Allah Ta'ala kehendak tentukan pada azal. Jadi kita mati dah sekalian qada dan qadar. Jadi perbuatan itirariyah qada dan qadar, perbuatan ikhtiariyah qada dan qadar. Hanya perbuatan ikhtiariyah ni disandarkan pada zahir adalah pilihan dan perbuatan hamba. Bukan wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakiki sebenar-benarnya balik kepada keesaan pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat sekian perkara? Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang kita bicara ta'aluk kudrah sekarang. Jadi perbuatan ikhtiari kita ni, yang kita berpegang, hamba yang memilih, hamba yang melakukan gerak diam. Tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perbuat sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Jadi bila kita mati dah keesaan pada perbuatan, kita mati dah sekalian qada dan qadar, berarti pilihan yang hakiki hanya milik Allah. Perbuatan yang hakiki hanya milik Allah. Ini ikhtiar hakiki, kehendak hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab keesaan pada perbuatan, sekalian perbuatan Allah, perbuatan yang hakiki hanyalah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak. Di kehendak hakiki, kehendak yang sebenar-benar hanya milik Allah. Pilihan hamba dipanggil majazi, letak sahaja. Usaha perbuatan hamba dipanggil majazi, letak sahaja. Bukan kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hanya majazi. Hakiki sebenar-benar, ini pilihan yang sebenar-benar adalah pilihan Allah. Kehendak yang sebenar-benar adalah kehendak Allah. Perbuatan yang sebenar-benar adalah perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan hanya Allah yang perbuat segala-galanya, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad, Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suratul Fatihah. Allah sebagai Rabb. Wa rabbuka, dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula Tuhan engkau ya Muhammad. Yakhluqu, menjadi ia. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, akan barang yang ia kehendak, barang yang ia pilih. Jadi khalik hakiki, yang menjadi hakiki, yang mengada hakiki, yang buat hakiki hanya Allah. Keesaan pada perbuatan, Allah perbuat akan barang yang ia kehendak. Ma yasha', barang yang ia kehendak. Kehendak hakiki, ketentuan hakiki hanya milik Allah. Wa yakhtar, dan barang yang ia pilih, pilihan hakiki hanyalah pilihan Allah. Disandarkan hamba yang menjadikan hanya majazi. Disandarkan hamba yang kehendak, hamba yang menentukan hanya majazi. Disandarkan ikhtiar, hamba yang memilih untuk itu, untuk ini, hanya majazi. Apa yang hamba kehendak, apa yang hamba pilih, apa yang hamba buat, itulah qada dan qadar Allah. Itulah keesaan pada perbuatan. Situ je. Jadi pada hakiki, ikhtiari adalah itirari. Jadi pada hakiki adalah jabariyah. Itu je. Tapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan, walaupun pilihan tu majazi saja. Hamba ada perbuatan usaha, walaupun majazi sahaja. Pada hakikinya sekalian adalah pilihan Allah.
sekalian adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiari hanya disandarkan kepada hamba yang memilih. Itirari tidak disandarkan kepada hamba. Ikhtiari disandarkan pada hamba, bukan wajib berpegang hamba yang memilih dan melakukan. Itirari pegangan tidak sandar kepada hamba, mutlak hak Allah Ta'ala. Adapun hak ikhtiari wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Tapi itu hanya majazi, letak saja, sebab ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Tapi pada hakikinya sebenar-benar ayat Al-Quran juga yang menyatakan sekalian adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak ikhtiari ni kena jaga molek. Sebab bila pergi kepada ikhtiari ni, dia ambil ikhtiar hamba mutlak. Kita ikhtiar hamba hanya majazi saja, letak. Sebab apa? Sebab Al-Quran menyandarkan kepada hamba. Kemudian pada zahir pula macam mana? Pada zahirnya memang hamba yang memilih dan melakukan. Pada zahir, mana hamba yang memilih pada zahir. Pada batin hakiki, balik kepada keesaan pada perbuatan, balik kepada sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada zahir, hamba memilih sebebas-bebasnya, dan hamba yang melakukan sebebas-bebasnya pada zahir. Ke hati kita nak memilih tu ditarik-tarik? Tidak. Kita memilih sebebas-bebasnya. Kita nak memilih ke kanan, kita pergi ke kanan sebebas-bebasnya. Kita memilih ke kiri, kita pergi ke kiri sebebas-bebasnya. Ada ni. Kita memilih ke kanan, kita memilih sebebas-bebasnya. Kita pun pergi ke kanan, kita pergi ke kanan, perbuatan kita sebebas-bebasnya. Kita memilih ke kiri sebebas-bebasnya, kita mau pergi ke kiri sebebas-bebasnya. Ke kanan, ke kiri tu kita ditarik, ditolak, dipukau, dikontrol. Macam remote control. Tidak. Sebebas-bebasnya. Pada zahir jua. Hati kita memilih ke kanan, itulah qada dan qadar. Kita pun ke kanan, qada dan qadar. Itu hakiki dia. Oh, jadi pilihan kita terikat dengan qada dan qadar. Bukan setakat terikat, bukan pilihan dan perbuatan kita, adalah perbuatan Allah. Kita tak ada pilihan dan perbuatan. Nak terikatnya kat mana? Tak ada terikat lah. Hak Tuhan belaka. Tetapi apabila kita memilih sebebas-bebasnya ke kanan, dan kita pun pergi ke kanan sebebas-bebasnya, maka nyatalah itulah qada azali. Dia qada azali ni ghaib, malaikat pun tak tahu. Bukan qada yang tercatat di lauh mahfuz. Kita bicara hak qada azali, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi kita mengetahui qada azali Allah selepas Allah memperlakukan kepada kita. Sekarang Allah perlakukan kita macam mana? Ada di Masjid Nibong pagi ni. Jadi semalam kita tak tahu lagi qada Allah esok pagi berada di mana. Sampai pagi Allah perlakukan kepada kita, kita berada di Masjid Nibong. Mana kita mengetahuilah yang sekarang kita ada di Masjid Nibong adalah qada azali. Ada ni. Jadi kalau kita memilih ke kanan, kita melakukan sebebas-bebas pergi ke kanan, itulah qada azali. Kita buat masalah. Macam mana kalau kita undur kembali? Undur kembali tidak ada. Melainkan dalam filem adalah undur kembali. Boleh tak kita nak memilih ke kiri? Boleh tak kita nak memilih nak pergi ke kiri? Mustahil sama sekali. Sebab yang jelasnya
kita memilih ke kanan dan kita pergi ke kanan, itulah qada azali. Jadi kalau kita undur balik, tak berlaku. Undur balik tidak berlaku. Boleh tak nak pilih ke kiri? Mustahil. Sebab qada azali kita akan pilih ke kanan. Boleh tak kita pergi ke kiri? Mustahil. Sebab qada azali kita ke kanan. Sebab apa? Sebab yang berlaku tu kita ke kanan. Tak ada ni. Seperti boleh sahaja. Steering kereta, Honda motor tak mati. Tapi yang akan berlaku, kita memilih ke kanan, itulah perbuatan Allah. Yang telah berlaku, kita pergi ke kanan, ialah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah qadakan pada azal, kita ke kanan. Mustahil berlaku ke kiri. Pada ni pada zahirnya boleh pula ke kiri. Sekarang ni hak kita sudah pergi ke kanan. Duduk di simpang tu kita tak tahu lagi ni. Sebab jalan ni boleh pergi belakang ni. Ke kanan pun boleh, ke kiri pun boleh, nak hala ke tempat tuju kita tu. Kalau ke kanan jauh sikit tapi tak ada tepi light, contohlah. Kalau kok jalan kok kiri ni dekat sikit tapi banyak tepi light, contoh tempat tuju kita satu, tapi ke kanan boleh pergi ada jalan dia, ke kiri boleh pergi ada jalan dia. Di situ pada zahirnya kita bebas memilih. Pada zahir juga, tapi qada azali telah menetapkan ke kanan ataupun ke kiri. Bila qada azali meletakkan kita ke kanan, Allah jadikan hati kita pilih ke kanan. Hati kita pilih ke kanan, Allah yang buat. Perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Kita pun pergi ke kanan, itulah perbuatan Allah sebagaimana qada azali. Boleh tak nak ke kiri? Mustahil sama sekali. Sebab yang berlaku Allah yang lakukan, yang Allah lakukan sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Tapi masa di situ hati kita rasa macam boleh berlaku, betul? Boleh berlaku. Tapi Allah telah mengqadakan pada azal. Apa yang Allah qadakan pada azal sampai masa berlaku Allah akan lakukan. Bila pada azali Allah mengqadakan ke kanan, sampai masa Allah melakukan, hati kita memilih ke kanan, Allah melakukan, tangan kita pulah ke kanan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada zahir sahaja kita bebas. Tapi yang berlakunya adalah qada dan qadar Allah. Yang berlakunya adalah keesaan Allah pada perbuatan. Begitu sahaja. Jangan kita buat pilihan kita mutlak pada hakiki. Punaranohlah. Kita hanya bebas pada zahir sahaja. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Steering kereta kita hidup, Honda motor kita hidup, tidak terikat pada zahir sahaja. Macam bukan kata steering kereta, Honda motor tidak terikat, hati kita pun tidak terikat. Hati kita boleh memilih, tidak terikat, tidak ditarik, tidak ditolak, tidak dipukau. Tapi apa yang kita pilih, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu sahaja. Balik di keesaan pada perbuatan, balik kepada sekalian qada dan qadar, bercerita lah. Tapi pada zahir memang kita bebas memilih dan melakukan. Itulah kalau ditanya akan kita bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawapannya kita bebas memilih pada zahir. Tetapi telah ditentukan oleh Allah pada azal. Yang kita memilih itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih itu, bukan kita memilih terdetik di hati pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Kita bebas memilih ataupun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas memilih pada zahir, tapi yang berlaku tu kesemuanya adalah perbuatan Allah. Yang berlaku tu kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Pada ni. Apabila disandarkan
pilihan kepada kita, disandarkan perbuatan kepada kita pada zahir, dan kita pun wajib berpegang ahli sunnah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya Jabariyah memang tidak ada. Jabariyah terpesong kerana tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya betul hamba tidak ada pilihan dan perbuatan. Tetapi ayat Al-Quran menyandarkan kepada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ni kami yang sembah dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Wajib berpegang dengan ayat Al-Quran, walaupun hakikinya menyembah adalah qada dan qadar, bukan kita sekalipun. Tetapi kenapa Allah menyandarkan kepada kita, walau hakikinya kita tidak apa-apa, yang ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, berhenti setakat tu sahaja. Pada ni. Jadi apabila disandarkan pilihan dan perbuatan kepada hamba, maka hamba akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah. Hamba memilih dan melakukan perkara baik, dapat balas baik. Hamba memilih dan melakukan perkara jahat, akan dibalas dengan kejahatan, akan dibalas dengan seksaan pada hari akhirah. Kenapa hamba dipertanggungjawabkan atas kebaikan dan kejahatan? Kerana hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Berbeza dengan itirari. Itirari terjatuh, tersepak, terlatah, tidak ada sebarang kesalahan, tidak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah, sebab tidak disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba. Adapun perbuatan ikhtiari disandarkan pada pilihan dan perbuatan hamba, maka hamba akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirah, sama ada pilihan dan perbuatan baik ataupun pilihan dan perbuatan yang jahat. Sebab disandarkan pada pilihan dan perbuatan hamba, hamba akan dipertanggungjawab pada hari akhirah, walaupun hakikinya disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba pada zahir saja. Hakikinya hak Tuhan juga. Sandarkan, kenapa pertanggungjawabkan kepada hamba? Hakiki bukan hak hamba pun, buat apa nak hukum hamba? Jangan duduk panjang. Panjang sini kau atuk kepala dia jawapan dia. Sekarang, kenapa perbuatan itirari, tersepak, terjatuh, tidak diambil salah, tidak dipertanggungjawabkan, tidak dihukum pada hari akhir? Hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, kenapa nak hamba dipertanggungjawabkan? Sebaliknya, kenapa kau perbuatan ikhtiari, hamba akan dipertanggungjawabkan baik ataupun jahat di hari akhirah, sebab hamba yang memilih. Tapi hakikinya kan itirari juga kan, bukan hamba yang memilih. Hakikinya qada juga, kenapa nak pertanggungjawabkan? Itu setakat tu je lah kitanya. Ni kita kira pada hakiki, tapi jangan duduk panjang. Kita hantuk kepala ke dinding, kita akan balik pening sendiri. Pada hakikinya, kita ni umpama wayang kulit. Itu pada hakiki. Kita umpama wayang kulit. Pada hakiki, kulit tu tak ada apa-apa pilihan dan perubahan. Memang hakiki kita begitu. Tiba-tiba masa duduk buat tu kita yang buat. Tiba-tiba tersalah kulit tu gerak, pada kita yang buat. Lepas tu kita pun nak hukum kulit tu. Macam mana kamu? Macam mana? Kita yang remote, yang ni apa nama dia? Hak mainan tu, hak kereta mainan, hak budak-budak, hak budak-budak tu panggil apa? Remote control apa tu? Hak kereta mainan tu kan? Siapa yang ke kanan ke kiri kereta tu? Kita. Kereta ada pilihan ke tak? Tak ada. Kereta pun ke langgar suatu benda, kita pun ambil kereta kita katok. Sebab apa? Sebab mu yang ke langgar. Pelik tu. Tak, kamu yang pulas tak pandai. Kenapa nak ukur keretanya? Contoh kita kata, pada ni sekarang wayang kulit bergerak, tidak ada pilihan dan perbuatan. Tok dalang yang gerakkan. Tiba-tiba kulit tu bergerak, salah. Tak kena dengan muzik ke, tak kena dengan apa, tak tahulah. Kau yang kulit tu tak salah. Kita pun nak tanggungjawab kepada kulit. Kulit kena hukum. Mana? Nak sabar ke tak?
Tak pernah sabar gitu. Sama juga. Kita main kereta mainan. Kita budak-budak main. Kita main. Jadi kereta tu pergi langgar barang. Kereta ke punah, barang ke punah, tak kira lah. Lepas tu, kita nak bertanggungjawabkan kepada kereta. Mana kereta tu? Kita nak pukul kereta tu. Sebab kereta tu pergi langgar, menyebabkan kereta punah, barang pun rosak. Nak sabar? Tak boleh sabar lah. Kenapa nak bertanggungjawabkan kepada kereta mainan? Sebab kita yang kontrol kan. Sekarang pilihan perbuatan baik dan jahat, hakikinya kita umpama wayang kulit, tidak ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya kesemuanya perbuatan Allah, hakikinya kesemuanya qada dan qada Allah. Lepas tu kita akan dihukum. Pada ni ni hak Mu'tazilah tak boleh terima ni. Kita setakat tu je. Walaupun hakikinya pilihan perbuatan, kita pergi pada hak jahat lah. Hak baik tak apalah. Kita pergi pada perbuatan jahat. Hamba memilih dan melakukan kejahatan. Hakikinya qada dan qadar memilih dan melakukan kejahatan. Hamba akan dipertanggungjawabkan. Sebab perbuatan jahat tu ikhtiari, pilihan dia. Maka hamba tu dihukum. Walaupun hakikinya tak ada hamba. Kenapa nak hukum? Tak ada soal lah. Sebab apa? Barang milik Allah. Manusia ni barang milik Allah. Allah nak buat kejahatan, Allah nak buat neraka, hamba milik Allah, hak dia. Setakat dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ana khalaqtul khair wasyarr. Aku yang menjadikan perkara yang baik, aku yang menjadikan perkara jahat. Fatuba liman qaddartu alaihi khair. Maka bertuahlah bagi siapa yang aku jadikan atasnya kebaikan. Bertuahlah. Allah jadikan ianya beriman, beramal soleh, ke syurga. Bertuah. Wa wailun liman qaddartu alaihi syarr. Maka celakalah bagi siapa yang aku takdirkan ke atasnya kejahatan. Jadi memilih melakukan kejahatan, Allah yang takdirkan. Waktu bunuh neraka, celakalah. Itu barang Allah, kehendak Allah nak bunuh neraka pun. Dia gitu je. Tapi tak setakat tu lah. Tak boleh nak panjang-panjang. Panjang-panjang je, hantuk kepala ke dinding, balik pening. Kita bandingkan tadi. Hakikinya kulit tu memang tak ada apa-apa peranan. Tok dalang yang gerakkan. Kulit tu salah, tok dalang yang buat. Nak hukum kulit, mana boleh gitu. Badan ni. Tapi kalau tok dalang tu nak hukum kulit tu juga, nak siek kulit, nak guting kulit, kenapa? Apa masalah? Barang dia. Badan ni. Dah sekarang ni kulit tu salah apa tak tahulah. Dia kan di main tu kan ikut muzik tau. Dia ikut muzik kan. Mana kalau kata kulit tu bergerak, salah tu tak kena dengan muzik ke macam mana? tak kenal belaka ni. Kenal tak wayang kulit? Kan wayang kulit ni kan dia ada apa lah. Hok wa'iyah tu dah ke apa dia? Bukannya kulit wa'iyah. Wa'iyah atau apa lagi? Mana? Darab Melaka kita ni. Darab Melaka. Adalah nama wa'iyah ke apa ada lah. Jadi salahlah kulit tu. Yang salah kulit tu bukan kulit tu. Ni tok dalang tok dalang pemilik kulit tu yang tak pandai ni. Lepas tu tok dalang pun ambil kulit, dia pun nak hukum kulit, dia pun guting kulit tu. Apa hal? Hak dia. Buat dia lah. Kau macam mana? Macam tadi lah. Main remote control, barang milik dia, milik budak ni. Main dia yang main salah, langgar barang punah. Lepas tu dia pun nak ambil kereta tu, nak buang ke, nak beri ke orang ke. Ikutlah. Kenapa kamu nak salahkan kereta? Budak kamu ni yang main salah, main tak betul. Anda dia lah. Barang dia beli duit dia. Lepas tu kereta mainan tu nak ubah dalam kotak. Kereta mainan tu nak ubah jauh-jauh. Kereta mainan tu nak beri kepada orang lain. Apa masalah? Gitu je lah. Allah qadakan kejahatan.
Maka seseorang memilih kejahatan adalah qada Allah dan qadar Allah, keesaan pada perbuatan. Memilih dan melakukan kejahatan, Allah nak hukum, barang milik Allah. Tu saja. Siapa nak persoal? Samalah tadi. Kulit tu milik tu dalam. Yang salahnya, yang jadi buat salah tu dalam. Tapi tu dalam nak guting kulit, barang milik dia. Siapa nak persoal? Gitu je. Saya kata je kita je. Kenapa kita dipertanggungjawabkan? Kerana kita yang memilih dan melakukan. Kenapa hak perbuatan itirari, terjatuh, tersepak, terlatah tidak dipertanggungjawabkan? Sebab tak ada pilihan dalam perbuatan kita. Syarat tak ambil hukum salah, tidak akan dihukum di hari akhirat. Tapi perbuatan ikhtiari, kita yang memilih, kita yang melakukan, kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan menerima balasan baik dan buruk di hari akhirat. Walaupun pada hakikinya perbuatan ikhtiari kita pun itirari juga. Hak Tuhan belaka sekalipun. Bertuahlah sesiapa yang Allah Ta'ala takdirkan ke atasnya kebaikan, syurga. Celakalah ke atas seseorang yang Allah takdirkan kejahatan, ke neraka. Zalinglah Allah pun neraka kerana kejahatan yang memang qada dan qadar. Zalim ni kena faham molek. Zalim ni kata hak orang pada perkara yang tidak diizinkan tu panggil zalim. Kita ni guna mata tengok benda haram, zalim. Guna telinga dengar benda haram, zalim. Guna lidah berkata-kata yang haram, zalim. Sebab mata, telinga, lidah bukan milik kita, milik Allah. Kita gunakan pada perkara yang tidak diizinkan oleh Tuhan dia, panggil zalim. Sekarang ni Allah qadakkan kejahatan sampai masa berlaku, Allah bubuh neraka. Allah kata hak siapa? Hak dia. Nak timur zalim kok jalan mana? Ada ni. Sebab itulah kita ahli sunnah, Allah masukkan ke neraka dengan keadilan Allah. Allah masukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Allah masukkan dalam neraka dengan keadilan Allah. Sebab apa kita guna ayat dengan keadilan Allah? Sebab Mu'tazilah beranggapan bila kita ahli sunnah berpegang kejahatan tu qada dan qada Allah juga, Allah hubung neraka dengan kejahatan yang qada dan qada Allah, zalim Allah. Tak, keadilan Allah, barang milik dia. Itu je. Dimasukkan ke syurga dengan kurnia Allah, dimasukkan neraka dengan keadilan Allah. Itu saja. Milik Allah. Allah qadakkan kebaikan, bertuah. Allah qadakkan kejahatan, celakalah. Gitu je. Cuma kita bicara pada zahirnya begitu. Perbuatan ikhtiari, hamba akan dipertanggungjawabkan sebab hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Bukan wajib berpegang, hamba memilih dan melakukan. Walaupun pada hakikinya gerak diam hamba, perbuatan ikhtiari hamba tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, keesaan pada perbuatan. Apa yang telah perbuat adalah sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal, pergi kepada iradah. Takluk iradah, Allah telah mengqadakkan pada azal, baik ataupun jahat. Sekalian perbuatan ikhtiari melengkapi perbuatan baik dan jahat. Gerak diam hamba pada melakukan perkara baik dan jahat, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk pula barang yang baginya sebab, seperti tununya, mana hangusnya, terbakarnya, diperoleh tak kala bersentuh api akan sesuatu yang ditununya, yang bertununya, yang hangus. Tunu tu mana? Terbakar ataupun hangus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.